Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan mengenai pendidikan rendah. Pertama, konsep umum. Pendidikan formal. Pendidikan rendah di Malaysia adalah sebuah pendidikan formal di peringkat awal yang terdiri daripada murid-murid berumur 7 hingga 12 tahun. Pendidikan rendah lebih menumpukan kepada beberapa asas pendidikan yang penting dalam membentuk individu secara holistik. Hal ini agar individu mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran serta penerapan nilai-nilai murni. Menurut Dasar Pendidikan Kebangsaan edisi yang keempat, menyatakan bahawa pendidikan rendah dilaksanakan melalui penubuhan sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan yang termaktub di bawah Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550 dan tempoh kursus pendidikan yang ditawarkan hendaklah dalam masa 6 tahun tetapi boleh ditamatkan awal pada tahun ke-5 atau dilambatkan kepada tahun ke-7. Dalam Dasar Pendidikan Rendah dinyatakan bahawa sekolah wajib menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama manakala sekolah jenis kebangsaan SJK menggunakan bahasa ibunda seperti Cina atau Tamil dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai subjek utama. Seterusnya, pendidikan rendah juga mewajibkan setiap sekolah untuk melaksanakan kegiatan co-curriculum bermula pada murid di tahap 2 iaitu bermula daripada murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Seterusnya, model dalam Dasar Pendidikan Rendah berasaskan kurikulum kebangsaan merujuk kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR diperkenalkan pada tahun 2011 yang telah menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KBSR yang terdahulu. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah disemak secara berperingkat bagi memenuhi dasar baharu mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 agar kualiti kurikulum negara setanding dengan kurikulum antarabangsa. Pembangunan kurikulum kebangsaan ini merangkumi 6 aspek utama iaitu mengintegrasikan pengetahuan, membina kemahiran dan memupuk nilai serta menyamai sistem pendidikan dengan kemahiran abad ke-21 serta kemahiran berfikiran aras tinggi dalam kurungan KBAT. Isu diketengahkan iaitu kemerosotan kemahiran asas 3M seperti membaca, menulis dan mengira. Walaupun kemahiran asas itu penting dalam pertumbuhan kanak-kanak, namun pada tahap ini masih ramai lagi murid tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran asas tersebut. Kemerosotan kemahiran asas seperti ketidaklancaran membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah juga telah memberikan punca kepada kemerosotan akademik dalam kalangan murid sekolah. Hal ini bukan hanya berlaku di sekolah rendah kebangsaan, namun juga berlaku kepada sekolah jenis kebangsaan. Menurut Cheo Fong Peng 2015, menyatakan bahawa pelaksanaan program Linus di sekolah rendah mendapati pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Linus adalah lebih menekankan kemahiran membaca berbanding kemahiran menulis. Bahan lagi, menurut beliau, keberkesanan Linus di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil mendapat hasil literasi bacaan dan penulisan murid-murid adalah pada tahap yang sederhana. Pada laporan tahunan 2015 dan 2017 menyatakan berlakunya penurunan peratus pelajar yang menguasai kemahiran literasi menulis pada tahun 2015 hingga 2016, menunjukkan peratus yang turun daripada 94.4% kepada 91.5%. Hal ini menunjukkan penurunan sebanyak 2.9%. Ansuhan program Linus sebagai salah satu intervensi untuk mengurangkan beban tugas guru telah diumumkan pada tahun 2019. Hal ini kerana pendekatan sokongan yang dikendalikan di peringkat sekolah tidak seragam dan masih berada pada tahap yang lemah. Hal ini menjadikan semakin membimbangkan apabila berikutan landaan pandemik COVID-19 sejak hujung tahun 2019. Kementerian Pendidikan Malaysia terpaksa mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan ini telah memberikan kesan kepada kemajuan literasi murid-murid khususnya di sekolah rendah. 4 elemen utama yang menjadi cabaran dan tekanan kepada murid semasa norma baharu antaranya ialah
penyesuaian kendiri, masalah capaian internet, kelemahan pengurusan masa dan isu kewangan untuk membeli internet. Hal ini adalah serius dalam kalangan murid-murid sekolah di mana menunjukkan bahawa sebanyak 180 sekolah melibatkan hampir 12,000 murid mengalami masalah tidak menguasai kemahiran asas 3M. Daripada isu tersebut akan memberikan risiko keciciran murid-murid dalam pembelajaran menjadi isu yang sangat kritikal jika tidak ditangani dengan baik. Kemerosotan kemahiran asas ini akan meningkatkan jika isu ini dibiarkan begitu sahaja tanpa ditangani oleh pihak berkuasa. Malahan masalah ini akan menjadi semakin berakar umbi dalam kalangan murid dan berpanjangan hingga ke peringkat sekolah menengah. Oleh itu, penambahbaikan dilakukan bagi membentras isu ini daripada berpanjangan hingga boleh memberikan impak yang buruk dan besar terhadap golongan kanak-kanak sekolah. Penambahbaikan, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan penambahbaikan dalam pendidikan dengan membuat garis panduan pelaksanaan program literasi dan numerasi sekolah rendah, plan di sekolah rendah yang terpilih di seluruh negeri dalam negara Malaysia. Pada tahun 2018, KPM telah menjalankan satu kajian kebolehlaksanaan agenda literasi dan numerasi nasional untuk meneliti kesesuaian dan kaedah pentaksiran murid tahap 1, menambah baik pembelajaran murid secara berterusan serta menentukan instrumen pentaksiran yang diselaraskan dengan KSSR dan sejajar dengan DSKP. Hala tuju ini boleh dilihat dalam beberapa aspek, antaranya objektif, menguasai literasi dan numerasi dengan mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 berdasarkan DSKP. Seterusnya, accountability iaitu penentuan KPI alat pengukur prestasi berbeza mengikut tag of value sekolah dan pentaksiran formatif mengikut tahap keupayaan murid. Seterusnya, sokongan iaitu intervensi berbeza mengikut keperluan sekolah dengan bimbingan oleh pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan negeri. Antara intervensi yang dilaksanakan ialah bahan pengajaran harian yang berfokus dan terbeza, pelaksanaan professional learning community dalam meningkatkan pedagogi, penggunaan bank item pentaksiran formatif yang menyokong pentaksiran bilik darjah, penambahbaikan pengurusan instruksional iaitu meningkatkan kompetisi pentadbiran, menetapkan sasaran berdasarkan kemajuan murid, pelaksanaan kempen kesedaran kepada ibu bapa. Dengan pelaksanaan penambahbaikan melalui plan ini akan dapat mengurangkan peratus kemerosotan kemahiran asas yang dialami ramai murid sekolah rendah khususnya pada era globalisasi ini, bagi meningkatkan tahap penguasaan murid sekurang-kurangnya iaitu pada tahap penguasaan 3. Seterusnya, pelan strategik dan amalan perkongsian terbaik. Pelan strategik program literasi dan numerasi sekolah rendah terbahagi kepada dua iaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pelan strategik jangka panjang merangkumi tempoh 5 hingga 10 tahun dengan matlamat untuk memastikan semua murid tahap 1 menguasai literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahap pembelajaran yang lebih kompleks. Program ini berfokus kepada 3 subjek utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Manakala, pelan strategik jangka pendek merangkumi tempoh 1 hingga 3 tahun dengan tumpuan kepada langkah segera untuk memperbaiki penguasaan literasi dan numerasi. Terdapat 3 strategi dalam pelan strategik jangka pendek. Yang pertama, pembangunan bahan bantu mengajar yang bermutu tinggi. Teknik pengajaran yang menarik dan interaktif amat berkesan berbanding dengan teknik pengajaran tradisional. Guru yang menggunakan pendekatan yang sesuai dan digandingkan dengan bahan bantu mengajar yang sesuai mampu menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Yang kedua, pemberian latihan berkualiti kepada guru-guru. Program ini lebih menumpukan dalam peningkatan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang berfokus dan terbeza dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Guru dilatih untuk mengaplikasikan teknik pengajaran yang sesuai dengan keperluan individu murid termasuk penggunaan kaedah pembelajaran terbeza. Strategi yang ketiga ialah penglibatan ibu bapa. Keutamaan kini adalah melakukan anjakan daripada pembelajaran berasaskan sekolah
kepada pembelajaran berasaskan sistem dengan melibatkan ibu bapa. Sebagai contoh, aktiviti antara ibu bapa dengan anak seperti membaca pada setiap hari atau membincangkan kegiatan harian dapat meningkatkan keberhasilan murid secara signifikan tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi. Seterusnya, perkongsian amalan terbaik dalam program literasi dan numerasi sekolah rendah. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah merupakan salah satu amalan terbaik yang penting dalam menilai penguasaan murid dalam literasi dan numerasi. Pentaksiran ini mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. Melalui pentaksiran ini, guru akan dapat menilai kemajuan murid secara berterusan dan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid mereka. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sebagai alat bantu mengajar juga merupakan perkongsian amalan terbaik. Permainan interaktif berasaskan teknologi digital seperti aplikasi permainan matematik dapat meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam pembelajaran dengan cara yang menyeronokkan. Sebagai contoh, permainan yang melibatkan pengiraan nombor asas melalui cabaran teka-teki digital membantu murid dalam memahami konsep asas matematik awal dengan lebih mudah. Dan yang terakhir ialah penglibatan ibu bapa. Penglibatan mereka adalah kunci kejayaan dalam memastikan murid untuk mendapat sokongan yang optimum. Umumnya, proses pendidikan dan pembelajaran anak-anak pada peringkat awal berlaku di rumah. Keluarga menjadi sumber kepada sokongan dan dorongan yang akan menjadi asas kepada kejayaan pelajar di sekolah. Ibu bapa boleh memberi sokongan kepada anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah semasa anak-anak mereka belajar bahasa Inggeris. Pelan strategik program ini dan perkongsian amalan terbaik menjadi landasan kukuh dalam meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi murid sekolah rendah. Dengan pelaksanaan yang cekap, sokongan pelbagai pihak dan penggunaan pendekatan yang inovatif, usaha ini mampu mencapai matlamat pendidikan negara yang lebih gemilang. Akhir sekali, implikasi cabaran dan punca kuasa. Yang pertama, implikasi. Implikasi pertama adalah peningkatan tahap penguasaan murid dalam kemahiran 3M, iaitu dengan adanya modul khas dan intervensi yang teratur dan tersusun yang memudahkan murid untuk memahami konsep asas dalam pembelajaran. Kemahiran literasi dan numerasi murid dapat ditingkatkan dengan adanya bantuan daripada modul yang lebih mudah sebagai sumber tambahan. Implikasi kedua adalah murid dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dengan penggunaan pelbagai bahan bantu belajar dan model intervensi. Kepelbagaian bahan bantu belajar ini adalah bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan meningkatkan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Implikasi ketiga adalah dapat meningkatkan kemahiran guru dalam aspek PDP. Hal ini di mana satu komuniti pembelajaran guru yang aktif yang membolehkan guru-guru berbincang, bertukar pendapat dan idea sesama mereka untuk membangunkan bahan bantu mengajar atau modul-modul yang bersesuaian digunakan dalam meningkatkan kemahiran asas murid. Implikasi keempat pula adalah kerjasama PPD dan sekolah dalam memastikan kemenjadian murid dicapai. PPD dan sekolah perlu bekerjasama dalam memantau keberkesanan program, melaksanakan penambahbaikan berdasarkan data prestasi yang diperolehi, serta menyediakan sokongan yang sepenuhnya terhadap guru-guru yang terlibat dalam melaksanakan intervensi yang telah dirancang. Meskipun begitu, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi sepanjang pelaksanaan program literasi dan numerasi. Cabaran pertama yang dihadapi dalam melaksanakannya adalah kekurangan teknik pengajaran yang berkesan untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid. Yang cabaran kedua pula adalah penggunaan strategi pendekatan yang berfokus dan terbeza untuk memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Hal ini amat penting memandangkan setiap kelas yang diajar mempunyai murid yang pelbagai keperluan dan ia harus dipenuhi, terutamanya
bilik darjah yang mempunyai tahap keupayaan dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Cabaran ketiga adalah sokongan dan penglibatan ibu bapa dalam memastikan kejayaan program ini. Hal ini kerana ibu bapa dan penjaga merupakan individu yang dapat membantu anak-anak mereka semasa berada di rumah. Akhir sekali, punca kuasa. Terdapat 3 punca kuasa, iaitu yang pertama, Akta Pendidikan 1996. Akta ini memberi kuasa kepada kerajaan untuk melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan tujuan pendidikan, iaitu membolehkan seluruh masyarakat menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang bersaing tinggi dan bersifat global ini. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Program literasi dan numerasi adalah salah satu strategi yang diperkenalkan bagi menyokong pelaksanaan PPPM khususnya bagi murid tahun 2 dan 3. Yang ketiga, Surat Pemakluman Pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi pada tahun 2023 menunjukkan arahan rasmi daripada KPM yang diedarkan kepada seluruh JPN negeri. Surat ini memberikan mandat kepada setiap sekolah rendah di Malaysia untuk melaksanakan program ini. Isi surat tersebut menggariskan tentang objektif, strategi, peranan pelbagai pihak yang berkenaan dalam menjayakan program literasi dan numerasi. Sekian pembentangan kami mengenai tajuk pendidikan rendah.